Masalah berfikir. Dan masalah berfikir ni melarat-larat, bukan setakat sampai di sekolah. Pensyarah-pensyarah universiti merungut. Isteri saya pensyarah pelajar perubatan, nak masuk buat medik ni kena top student untuk buat medik di IPTA di Malaysia. Tapi pelajar-pelajar macam-macam masalah. Balik ke rumah tension. Rumah saya lah. Patient, bagi patient suruh check jantung, buat report, no heartbeat. Takkanlah no heartbeat duk elok bernafas. Kalau tak jumpa, carilah tempat lain kan. Bagi patient tu ada sebab kenapa patient tu you check belah sini tak jumpa heartbeat dia. Ada abnormality yang dia nak kena belajar, tak nampak. Jadi doktor lepas belajar, tolong baca, ambil bacaan ECG pesakit. Dia pun tarik pakcik ni, pakcik baring sini, buka baju, pasang wire-wire semua, onkan mesin, dapat baca ECG, cari, terus pass result ECG tu kepada registrar ataupun specialist ke, dah bagi dah. And then dia pun terus beredar. Selesai masalah. Tak selesai. Pakcik tu masih terbaring dengan wire-wire semua kat badan tu. Pakcik tu nak buat apa? Kan cabut kan kena marah. Tak dicabut kan pakcik tu nak buat apa? Jadi oleh kerana arahannya ialah dapatkan bacaan ECG pesakit, dia buat yang tu je. Dia tak nampak bahawa memberi salam, mencabut kembali benda tu sebagai part of the task. Tak boleh buat benda tu. Tak cukup dengan itu. Ni nak meletir ni untuk masuk dah bahagian macam benda ni. Buat kesalahan-kesalahan yang tidak masuk akal. Ya. Seorang doktor, minta maaf lah kalau dia nampak ke cerita ni kan ya. Itulah isteri saya balik dengan cerita macam ni, saya akan quote dalam ceramah ya. Tapi tanpa nama lah insya-Allah. Doktor mengadu pada isteri saya yang juga seorang doktor. Kenapa ya doktor, anak saya bila susu badan perut kembung, bila susu formula okey. Jadi isteri saya ni jenuh fikir apa masalah budak ni. Kalau dia ada way round tu normal lah. Susu tepung, adalah faktor-faktor tertentu, tolerate laktos ke apa ke sebagainya, maka ada isu. Ini susu badan perut kembung, susu formula okey. Setelah dikorek-korek, tak ada dalam teori perubatan, rupa-rupanya doktor ni bila dia nak susukan anak dia dengan susu badan, dia perah siap-siap, simpan dalam peti ais. Kalau dia nak bagi anak dia minum susu formula, dia bancuh dengan air suam, dia bagi anak, so normal lah. Tapi anak dia bila nak menyusu badan, dia bawa keluar daripada peti ais, dia terus bagi anak dia susu sejuk. Sebab itulah perut budak tu kembung. Dia tak terfikir yang susu tu kena panaskan dulu. Lepas tu letakkan, okey, boleh bagi pada anak kan. Yang tu nak ajar ke? Tak boleh buat. Semua orang bagi tahu, doktor bagi tahu, budak umur 9 bulan, 10 bulan tak boleh bagi ubat sesama. Tak boleh. Membahaya. Jantungnya terlalu kecil dan lemah. Kalau dibagikan ubat sesama tu boleh shutdown, mati terus. Seorang nurse bagi anak ubat sesama. Bila bagi ubat sesama, anak tidur, jantung stop terus. Panik, telefon suami. Abang balik, anak ni dah suruh suami balik daripada tengah-tengah KL tu, suruh balik ke rumah, bawa anak pergi ke hospital. Tak pernah dengar ke makhluk Allah Ta'ala nama ambulan yang telah dimudahkan nombornya 999, suruh suami juga balik bawa, mati budak. Jadi tuan-tuan puan, bila saya ceramah, saya kata pendidikan kita ada isu yang membimbangkan berkaitan dengan kemampuan berfikir. Ibu bapa tanya balik, apa masalahnya Ustaz? Sistem yang ada sekarang, diorang still boleh buat medik, mereka still boleh kerja, mereka still boleh jadi profesional. Yes, you can still become a doctor, you can still buy a car, you can still buy a house, you can still get married. But there are things in life yang merudum jatuh apabila tak mampu berfikir. Ada anak kembung perut, okey, boleh tahan lagi. Ada anak mati. 3 kes penceraian sejam. Di negara kita, statistik 3 kes penceraian di kalangan pasangan Muslim every hour. Kenapa? Masalah rumah tangga tak ada skema jawapan. Suami nak bawa isteri dengan anak-anak bercuti dekat
result di Penang. Tiba-tiba mak mentua interview, kata mak mentua dah tempah result dekat Port Dickson, jom cuti sama-sama dengan opah. Suami muka dah kelat. Suami kata, cuti hari tu pun saya ikut mak awak, cuti sebelum tu mak awak. Habis tu saya sebagai suami, bila awak nak ikut kehendak saya, cuti kita-kita saja. Jadi yang anak ni nak selesaikan macam mana? Maknya macam ni, suaminya macam ni. Ada skema jawapan? Tak ada. Nak menyelesaikan masalah tu, you kena boleh fikir. Kalau tak boleh fikir, rumah tangga serabut. Manajemen pejabat tunggang langgang. Medical legal, kes-kes yang membabitkan pasien saman hospital kerana kecuaian, kerana muamalah yang teruk semakin meningkat. Dan paling penting, kalau tak boleh fikir, Quran sebut sesuatu, hadis sebut sesuatu, macam mana nak mengaitkan Al-Quran dengan hadis dengan realiti masalah masyarakat? Yang tu kena boleh berfikir. Dan lagi teruk kalau benda ni berlaku di kalangan orang-orang agama, orang-orang agama tak boleh berfikir, hancur atas nama agama. Dan sebab itulah bagi hadis sahih, bagi ayat Al-Quran, ceramah melambak-lambak, the society is going to a wrong direction, and that worry us a lot. Maka untuk menyelesaikan masalah ini, saya rasalah mula-mula buat cara ni, tak jalan. Akhirnya pada umur 40 tahun, saya ambil keputusan, that's it lah. Akar kepada masalah-masalah ni semua ialah kat sekolah. Sila pergi ke sekolah. Maka tinggalkanlah ceramah-ceramah ke, televisyen ke, apa semua sebagainya. Pergi sekolah. Tapi bukan rutin, sebaliknya you kena buat something untuk tengok balik. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini bahawa Nabi SAW adalah uswah hasanah untuk kita. Uswah hasanah dalam macam-macam aspek kehidupan. Dan uswah itu datang daripada perkataan at-ta'assi, yang bermaksud sesuatu yang memberikan kekuatan. Meaning that if you take the Prophet SAW as the uswah, dia akan memberikan kekuatan kepada kita. So apakah ada sesuatu dalam teladan Nabi SAW yang boleh diguna pakai untuk memperbaiki keadaan yang ada pada hari ini?